tak sempat nak print, awak boleh tengok dulu dah kat sini ya. Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, jadual 1 menunjukkan penyataan berkaitan teknik pemikiran computational P, Q dan R. Okay, boleh nampak Okay, P, Q dan R. Okay, P menghasilkan ciri-ciri umum yang spesifik bagi setiap masalah yang dijadikan sebagai model rujukan. Okay, untuk dijadikan model rujukan, Q set arahan yang mudah difahami dan susunan pelaksanaannya akan dilakukan seperti yang dirancang. Okay, dan R membahagikan masalah kepada bahagian yang lebih kecil dan terkawal untuk memahami penyelesaian. Okay, kalau awak lihat pada soalan ni kan. Okay, pada soalan ini dia bertanya berkenaan dengan teknik pemikiran computational. Okay, teknik pemikiran computational kalau awak ingat ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Okay, yang pertama apa dia? Pertama apa dia? Algoritma. Okey, ikut susunan dia. Lerayan. Teknik lerayan. Okey, yang kedua? Pengecaman corak. Okey, pengecaman corak. Okey, yang ketiga? Peniskalaan. Mana datang dulu? Peniskalaan dulu ke? Okey, peniskalaan. Okey, dan yang keempat? Ataupun kita panggil sebagai Algoritma. Kalau yang masa belajar di tingkatan 3, masa ASK kan, okay, kita tak panggil sebagai algoritma. Kalau tingkatan 3 dulu dikenali sebagai pengiklakan. Dia ada 4 juga. Okay, teknik lerayan, pengecaman corak, peniskalaan dan juga dia ada teknik algoritma. Okay, maksudnya bila soalan bertanya tentang teknik pemikiran computational, maksudnya dalam kepala awak mesti kena ingat 4 ni. Okay, mesti kena ingat yang 4 ni. Okay. Okay, kemudian pergi satu-satu. Okay, kena tahu teknik lerayan. Yang mana satu? Antara P, Q dengan R. Siapa boleh jawab? Yang mana? Yang mana satu? P, Q atau R? Okay, teknik lerayan apa? Lerai. Memecahkan masalah. Okay, maksudnya sebelum jawab awak kena faham setiap satu dia punya teknik tu. Apa dia punya fungsi dia kan? Okay. So kalau teknik lerayan maksudnya dia adakah P, Q ataupun R? Teknik lerayan tadi. R. R sebab kata kunci dia adalah membahagikan masalah kepada bahagian yang lebih kecil. Ini dia lebih kepada teknik lerayan. Okay, so nombor 1 P adalah teknik lerayan. Okay. Kemudian yang Q ni, okay, set arahan yang mudah difahami dan susunan pelaksanaannya akan dilakukan seperti yang dirancang. Set arahan. Okay, kata kunci dia adalah set arahan. Okay, susunan pelaksanaannya seperti yang dirancang. Okay, kalau kita tengok dia punya kata kunci yang ini, dia merujuk kepada yang mana? Dia merujuk kepada, okay, teknik lerayan kita sudah dah. Adakah dia pengecaman corak, peniskalaan ataupun algoritma? Yang mana? Algoritma. Okay, so yang ini lebih sesuai algoritma. Okay, manakala menghasilkan ciri-ciri umum yang spesifik bagi setiap masalah, bahagian masalah untuk dijadikan sebagai model rujukan. Yang mana? Kita tinggal lagi 2 je lagi. Pengecaman corak ataupun peniskalaan? Tinggal lagi 2. Peniskalaan. Yes, okay. Peniskalaan. Okay, jadi bila kita nak jawab soalan macam ni, kita kena sort out satu demi satu. Okay, kita kena sort satu demi satu. Okay, barulah kita boleh dapat jawapan yang tepat lah. Okay, so yang pertama ini tadi adalah teknik apa? P adalah teknik. Maksudnya kalau katakan awak nak jawab terus teknik. Teknik. Okay, maksudnya kalau soalan ini teknik
Okey, kalau awak nak jawab teknik peniskalaan dengan lengkap maksudnya awak lengkap tuliskan teknik dengan perkataan teknik pun boleh juga. Okey, kalau awak tak nak letakkan, okey, awak just tuliskan peniskalaan. Okey, sama juga kalau katakan yang B ni. Okey, awak boleh tuliskan kalau algoritma dia tak ada dah kata teknik algoritma kan. Okey, so awak tuliskan saja algoritma. Okey, manakala yang ketiga ni awak boleh tuliskan perkataan teknik EKNIK, teknik leraian. Ataupun awak just tulis leraian. Okey, so dah dapat 3 markah untuk ketiga-tiga ni. Okey, andai kata awak tulis dengan lengkap lah. Okey, andai kata awak tulis dengan lengkap. Okey. Okey, so kita selesai soalan nombor 1. Okey, tapi bila katakan awak dapat soalan macam ni, awak kena fahamkanlah apa yang dia perlukan. Okey, apa yang dia perlukan. Kalau katakan soalan pertama ni, dia memerlukan soalan tentang teknik pemikiran computational. Okey, automatik awak kena ingat yang 4 tu. Okey, jelas Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, catagan. Okey, kalau ingat, bila buat kerja khusus, dalam kepala awak mesti kena ingat apa itu catagan. Dah bayang bila katakan keluar saja soalan ditanya tentang catagan, dah terbayang dekat dalam kepala awak bentuk catagan macam mana. Okay. Okay, so dekat sini saya minta Lailin. Okay, nyatakan kepentingan catagan. Dia nak satu je, satu markah je dekat sini. Bila awak tengok catagan, apa pentingnya catagan? What is the importance of catagan? Apa kepentingan bagi catagan? Lailin ada kan? Mana Lailin? Lailin. Ada, cikgu. Okey, apa kepentingan catagan yang pertama? Satu je. Dia ada banyak, ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5 kalau ingat dalam buku teks 3 kata 4. Apa yang awak boleh nampak dekat dalam catagan? Apa yang kita boleh nampak dekat dalam catagan? Bila awak lukis jadual catagan tu, apa yang awak boleh nampak? Okey, apa Lailin tulis ni? Sekejap Okey, merancang kemajuan sesuatu program dengan mudah. Okey. Merancang. Okey. Dia tak sesuai jawapan tu lah. Okey, apa yang maksudnya saya tanya tadi, apa yang awak boleh dapat lihat berdasarkan kepada catagan? Ini baru planning. Okey, awak nak buat kalau katakan awak tulis macam ni merancang kemajuan satu program ni, kenapa awak nak buat catagan? Kan? Okey, sekarang kita nak tengok apa kepentingan catagan. Okey, daripada catagan apa yang kita boleh dapat lihat? Okey, siapa yang boleh bantu? Siapa yang boleh tolong dekat sini? Okey, menunjukkan tarikh mula dan tarikh projek dijangka tamat. Okey, ini kita boleh terima. Maksudnya bila kita tengok dalam jadual catagan tu kan. Okey, kalau catagan kita tahu dia akan dibina dalam bentuk jadual. Contoh macam ni lah kan. Okey, bila kita tengok gambar rajah jadual tu, kita boleh tengok apa yang berlaku. Kan, dia ada tarikh. Okey, dia ada aktiviti, dia ada senarai nombor. Okey, so dekat situ kita boleh melihat apa tadi Maria tulis. Okey, menunjukkan tarikh mula dan tarikh projek dijangka tamat. So kita boleh tulis kat sini. Okey. Ada lagi 4 sebenarnya. Okey, dia ada lagi 4 yang dekat situ kalau awak lihatlah. Okey, dia boleh melihat tarikh mula dan juga tarikh tamat projek. Okey, boleh menunjukkan ataupun kita boleh dapat melihat. Sebab dekat sini ada perkataan apa? Okey, dekat sini ada kata kunci dia. Kalau awak tengok ni kan. Okey, catagan merupakan jadual perancangan yang dapat melihat perkembangan semasa projek. Awak tengok dekat sini, dia ada kata kunci dia yang dapat melihat. Itu kata kunci yang untuk awak boleh mula menulis jawapan. Okey, so dekat sini kata nyatakan kepentingan catagan. So awak boleh tulis kat sinilah. Okey, dapat melihat.
Okay, sorry. Okay, menerusi catagan kita boleh okay, kejap. Okay, dapat melihat. Okay, dapat melihat tarikh mula dan tarikh projek dijangka tamat. Okay, kita ambil kata kunci daripada soalan ni yang dapat melihat. Kan, daripada situ dia dah ada clue dia. Apa kepentingan bagi catagan. Okay, selain daripada tu, jawapan yang lain boleh diterima adalah okay, daripada catagan kita boleh dapat melihat aktiviti-aktiviti yang bertindih. Selalu kalau dekat dalam catagan kan, kalau awak tengok awak punya catagan sendiri yang awak melaksanakan kerja khusus, okay, bila awak buat jadual tu mesti ada orang kata yang bertindih kan. Contoh kalau katakan ini dia punya catagan, kan? Ini saya lukis ni main-main lah. Kan? Okay, dia ada dia punya bilangan, dia ada senarai aktiviti, dekat bahagian sini Kan? Selalunya mesti ada berlaku pertindihan. Contoh dekat sini dia punya projek yang awak nak buat. Kan? Mungkin aktiviti yang pertama dengan yang kedua ni bertindih. Nampak? Ini kita kata dapat melihat pertindihan. Okay? Dapat melihat aktiviti-aktiviti yang bertindih. So dekat situ boleh masukkan dapat 1 markah juga. Okay? Selain pada itu kita boleh menentukan tempoh masa bagi setiap aktiviti. Kita boleh tengok. Contoh kalau katakan kat sini bulan Januari kan. Bulan Januari, Februari, Mac, April. Okay, Januari, Februari, Mac, April, Jun. Okay, so katakan ini aktiviti nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, so aktiviti nombor 2 kita jangkakan dia akan tamat pada bulan Mac. Kan? Okay, so dekat situ kita boleh tengok flow dia punya aktiviti daripada dengan kita melihat sahaja. Sebab sini kata kunci dia melihat. Okay? Okay, itu soalan nombor 2. Okay, boleh faham Boleh. Okay, good. Okay, next kita pergi pada soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ini kalau dalam syllabus adalah tingkatan berapa ni? Tingkatan 4 kan? Kata kunci dia kat sini. Okay, bila awak tengok je soalan, awak tengok apa kata kunci dia. Okay, dekat sini soalan tentang apa? Jenis data. Jenis data. Okay, bila dia kata tentang jenis data, automatik awak kena ingat ada berapa? Ada berapa? Ada 6 jenis data kan? Kita ada apa? Kita ada char, kita ada string, kita ada boolean, kita ada float, kita ada double dan satu lagi kita ada apa? Integer. Okay, integer. Dia ada ni. Okay, CS. Kalau nak ingat CSI. Kan, CSI BFD. Okay, jenis data dapat dijelaskan berdasarkan pernyataan A dalam jadual nombor 2. Nyatakan jenis data X, Y dan Z. Okay, bila bercakap tentang jenis data, kena ingatlah char tu untuk apa? Okay, string. Okay, boolean, float, double dan juga integer. Apa dia punya kegunaan bagi setiap jenis data. Okay, pernyataan A untuk data X merangkumi semua nombor yang tidak mempunyai nilai pecahan atau perpuluhan. Dekat sini kata kunci dia. Tidak. Awak kena highlight dekat sini. Tidak mempunyai nilai pecahan atau perpuluhan. Okay, kalau kita lihat antara ke-6 antara ke-6 jenis data ini yang melibatkan nombor adalah yang mana? Float kan? Float, double dan juga integer. Maksudnya jawapan awak hanya akan merujuk kepada 3 ni sajalah, sama ada float, data ataupun integer sebab dia melibatkan nombor. Okey, tapi dekat sini yang lain daripada tu dia tidak mempunyai nilai pecahan atau perpuluhan. Okey, antara float, double dengan integer yang mana yang tidak melibatkan nombor pecahan dan juga perpuluhan? Yang mana satu? Yes, integer. Macam tu cara nak jawabnya. Okey, kita kena kenal pasti setiap satu. Okey, so X ini jawapan dia adalah integer. Nak buat huruf kecil besar boleh, nak buat huruf besar pun
Boleh. Okey, kita dah selesai yang X. Okey, kemudian yang kedua, terdiri daripada teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara. Okey, float, double dengan integer ni kita dah tak masuk dah sebab dia bukan, dia hanya merujuk kepada nombor kan. So janganlah pilih dia lagi. Okey, so untuk soalan 2, dia merujuk kepada teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara. Okey, so dekat sini kita punya jawapan, pilihan jawapan hanya akan merujuk kepada 2 sahaja. Okey, sama ada char ataupun string. Okey, jawapan dia sama ada char ataupun string. Okey, tapi kena tentukan, okey, sama ada char ataupun string. Okey, so dekat sini dia kata terdiri daripada teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara. Dekat sini susunan aksara, maksudnya dia lebih daripada satu aksara. Okey, bila merujuk kepada susunan aksara, maksudnya dia lebih daripada satu aksara. Satu aksara maksudnya macam ni lah. Satu aksara, Y. Itu kita panggil sebagai satu aksara. Okey, tapi kalau saya, perkataan saya ni dia lebih daripada satu aksara. Maksudnya dia adalah susunan aksara. So kalau Y ini adalah merujuk kepada char, kalau ingat. Okey, manakala kalau saya, dia merujuk kepada string. Okey, so kalau kita pergi balik pada soalan yang tadi tu. Okey, bila dia kata terdiri daripada teks, perkataan atau nilai yang mengandungi susunan aksara. Okey, jadi pilihan yang terbaik adalah apa dia? String ataupun char? String. Yes. Okey, jawapan yang terbaik untuk soalan ini adalah string. Kita tak boleh pilih char. Jangan salah pilih. Nampak macam sama. Nampak macam sama tapi awak kena pandai pilih. Okey, so jawapan dia adalah string. Okey, yang membezakan dia punya dekat sini lah. Sebab dia kata susunan aksara. Jangan keliru. Okey? Okey, kemudian yang ketiga, Z. Okey, data dalam bentuk pilihan iaitu memilih salah satu daripada sesuatu yang benar atau palsu. So dekat sini kata kunci dia yang mana? Okey, benar palsu ni. Nampak? Dia dah highlightkan dah. Dia ada letak dalam tulisan italic dekat sini kan? Okey, so automatic jawapan untuk C adalah? Boolean. Yes. Jawapan C adalah Boolean. Okey. P-O-O-L-E-A-N. Okay? Jelas okey. Nak jawab soalan ni awak jangan cepat sangat. Memanglah orang kata dia soalan dia memerlukan jawapan yang pendek. Tapi walaupun jawapan yang pendek awak kena baca satu-satu ayat tu. Kena fahamkan. Sebab kadang-kadang dia akan buat awak macam dia boleh manipulate awak. Okey, dia boleh manipulate. Okey, sebab ayat tu kan, kalau kata awak faham ayat tu tak ada masalah lah. Okey, tapi kalau katakan ayat tu ada isi yang tersirat ke tersurat, that's why awak kena fahamkan betul-betul. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Soalan tentang apa ni? Carta alih. Ini struktur kawalan struktur kawalan pilihan. Okey, dia campur ni. Dia campur struktur kawalan pilihan dengan ulangan kalau awak tengok dekat sini. Okey, kenapa saya kata struktur kawalan pilihan? Sebab apa? Kenapa saya kata struktur kawalan pilihan? Siapa boleh jawab saya? Kenapa dia adalah struktur kawalan pilihan? Apa ciri-ciri yang kita kata bahawa dia ada struktur kawalan pilihan? Anybody can answer me? Kenapa adanya unsur-unsur struktur kawalan pilihan? Ainul Mardiah, kenapa Ainul? Sebab dia ada simbol Simbol apa? diamond tu. Okey, kerana dia ada simbol pilihan. Awak tengok saja yang simbol ni menunjukkan bahawa dia adalah struktur kawalan pilihan. Okey, kenapa saya kata ada struktur kawalan ulangan? Kalau ulangan sebab apa? Sebab apa? Ada siapa yang boleh beritahu? Dini Afika? Cikgu.
Kenapa kita okey, tadi saya tanya pada Ainul dekat mana yang dia boleh kenal pasti adanya struktur kawalan struktur kawalan pilihan. Okey, sekarang saya nak tanya awak. Okey, dekat mana yang awak boleh kenal pasti bahawa dekat dalam carta ahli ini ada struktur kawalan ulangan? Sebab ada benar atau palsu. Kalau benar palsu dia masih lagi pada pilihan. Pilihan Ni ulangan, ulang. Macam mana yang kita nak tengok bahawa dekat dalam carta ahli tu dia ada ulangan? Ini basic ni. Basic masa tertempat ni. Kenapa? Sekejap. Sekejap. Kenapa? Ada yang lain boleh jawab? Ini basic ni Soalan ni memang suka tanya dekat awak nanti. Dia mesti ada ciri-ciri. Awak tengok je bila awak baca carta ahli. Oh, ni ulangan. Okey, yang ini struktur kawalan pilihan. Dia mesti ada ciri-ciri tu. Tapi kita nak kena kenal pasti dekat mana tu. Okey? Boleh tak? Ada sesiapa boleh bantu? Kita dah 8:30 dah ni. Cepat sikit. Boleh tak Dini? Tak jumpa cikgu. Okey, kalau tak jumpa. Okey, dekat mana yang kita menunjukkan bila kita baca carta ahli, awak tengok carta ahli. Okey, kalau yang tadi betul lah yang siapa Ainul cakap. Okey, yang kita boleh orang kata tengok sama ada dia adalah pilihan. Okey, maksudnya dia ada simbol rhombus ni. Okey, simbol rhombus. Okey, kemudian kita nak tengok sama ada carta ahli tu dia ada ulangan ataupun tidak, dia mesti ada I plus 1 ke I minus 1 ke, ini maksudnya dia ada pengulangan. Nampak tak? Sebab dekat sini I bermula daripada kosong kan. Kemudian dia ada pilihan. Okey, kalau kata benar, okey, so dekat sini ia akan berlaku pengulangan sebab I sama juga dengan I tambah 1. Okey? Jelas Okey, itu ulang kajilah. So nak belum masuk pada soalan ni. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, soalan ini dia kata carta ahli yang belum lengkap dalam darjah 1 digunakan untuk mengira purata bagi 5 markah yang dimasukkan. Okey, lengkapkan carta ahli dalam darjah 1 dengan melukis simbol dan arah aliran proses carta ahli tersebut. Okey, ini kita nak lengkapkan simbol sahaja. Okey, yang tak lengkap ada berapa ni? Ada 1, 2, 3 dan juga 4. Okay. So kalau mula tamat kita tahulah. Mula tamat dia dalam simbol bujur ni. Okay. Kalau pilihan dia dalam simbol rhombus. Okay. Set maksudnya kita nak tetapkan nilai awal. Dia adalah orang kata proses kan. Proses kita menetapkan. Okay. Itu adalah kita letakkan dalam simbol segi 4 sama. Sama juga yang ini proses. Proses maksudnya berlaku di mana I sama juga dengan I tambah 1. Bila proses maksudnya dia mesti dalam simbol segi 4 tepat. Okey, cuma yang awak nak kena tentukan dia ada 4 ni. 1, 2, 3, 4. 4 simbol dan juga arah aliran. Okey. Masukkan markah dan juga masukkan markah ni kita nak gunakan simbol apa? Adakah dia proses, input, output? Dia ada 3. Masukkan ni. Input. Okey, masukkan input tu sama ada dia adalah dia kita boleh katakan sebagai apa? Kita nak gunakan simbol apa? Adakah dia proses? Adakah ia proses? Masukkan markah. Input kan? Okey, bila input kita gunakan simbol apa? Segi 4 tapi dia sengit sikit. Dia serong kan? Maksudnya dia simbol segi 4 yang serong. Sekejap saya semula pen saya. Okey, segi 4 yang serong tu. Okey, kita panggil sebagai apa
Parallelogram kan? Okay. So ini segi dia. Okay, mana lagi simbol yang menggunakan simbol ini? Yang mana lagi? Papar purata. Okay, papar purata. So dia ada kata kunci kat situ kan? Papar purata. Kita gunakan simbol segi empat yang serong ni ataupun parallelogram. Okay. Lagi dua ni, kira jumlah sama juga dengan jumlah tambah markah. Kira purata sama juga dengan jumlah bahagi dengan 5. Simbol apa kita nak gunakan? Proses. Proses segi empat. Segi empat. Tepat. Dapat. Kan? Jangan salah kira salah gunakan dia punya simbol. Ini basic awak nak lukis carta alih ni. Kalau tak ingat dia punya fungsi, apilah awak. Okay. Next. Okay, itu yang pertama. Okay, kemudian dia kata carta aliran dia. Ke mana ni? Daripada mula nak ke mana? Mula nak ke mana ni? Ke bawah. Ke bawah. Lepas tu? Ke mana? Ke bawah lagi? Bawah Boleh. lagi Ke bawah. Sambung kan? Okay, next. Cantum kan? Jangan tak cantum. Yang ni dia ada dua. Satu pergi kepada palsu. Satu pergi kepada benar. Okay. So kalau benar dia kata kira. Sorry, mana anak panah saya hilang ni pula. Okay, so kalau katakan benar, dia akan kira jumlah sama juga dengan jumlah tambah markah. Okay, ni nak pergi mana ni? Naik atas. Naik atas. Okay, maksudnya dia akan berlaku pengulangan. Okay, yang ini pergi mana? Pergi dekat sini ke pergi dekat sini? Pergi di bawah mula ke ataupun pergi di bawah set sama dengan I sama dengan 1? Ke mana ni? Ke mana? Yang ini pergi ke bawah kan? Okay, dan papa purata lepas tu dia akan tamat. Okay. So yang ini dia akan pergi naik A. Sorry, dia akan pergi dekat sini. Sekejap Okay, maksudnya selepas I dapat nilai yang baru, so dia akan pergi dekat sini. Pergi dekat sini. I, maksudnya dia akan masuk dekat sini. I baru. Sebab masa mula-mula tadi, I sama dengan kosong. Kan? Mula-mula I sama dengan kosong. I sama dengan kosong, jumlah sama dengan kosong. Kemudian kita akan masukkan markah. Okay, so dia akan bandingkan. Adakah I kurang daripada 5? Tadi kan kosong kan? Adakah kosong kurang daripada 5? Okay, so kalau katakan kosong kurang daripada 5, dia akan pergi kepada benar lah. Okay, dia akan pergi pada benar. So jumlah adalah, okay, tadi mula-mula kosong. Okay, kosong adalah kosong tambah dengan markah. Okay, kalau katakan markah dia adalah 50, so 50 lah. Okay, markah jumlah masih 50. Okay, dan I, mula-mula tadi I adalah kosong. Okay, so kosong tambah dengan 1, I dia akan dapat nilai yang baru 1. Kemudian dia akan berulang lah. Nampak tak macam mana dia punya proses tu? Okay, so ini baru nak lengkapkan dia punya carta alih. Okay, so bila lengkapkan carta alih, pastikan dia punya simbol tu mesti bersambung antara satu sama lain. Okay, kalau katakan tak lengkap, okay, simbol input ataupun output betul satu markah. Yang ini. Okay, input, output kalau betul dapat satu markah yang ini. Okay. Okay, kemudian kalau salah satu salah contohlah. Okay, tadi dia kata input dengan output kalau betul dapat satu markah. Okay, kalau salah satu salah, okay, dia akan tolak 1. Dia akan tolak 1. Sekejap Okay, sorry ada gangguan sikit. Okay, next.
Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor B Yang tadi soalan A. Okey, sekarang kita pergi pada soalan B. Okey, soalan B dia kata berdasarkan kepada rajah 2 tadi. Okey, lengkapkan segmen kod atau cara dalam rajah 3. Okey. So dekat sini, okey, for int I, okey, dia ada 3 tempat kosong ni 3 tempat kosong dan dipisahkan dengan tanda apa ni? Tanda semikolon ni. Okey, for I, okey, dia punya semikolon pertama, kemudian semikolon yang kedua. Okey, macam mana cara kita nak isikan jawapan ni? Ini adalah untuk gelung for sebenarnya. Okey. Okey, bagi awak kalau kata tak ingat belum mungkin dah lupa dah. Okey, tapi tak apalah, kita nak ulang kaji kan. Okey, biasanya untuk gelung for, okey, gelung for biasanya dia mesti ada nilai for semula. Okey, dia mesti mula dengan for integer. Okey. Yang pertama dia mesti nilai awal. Okey, maksudnya I katakan sama dengan berapa? Okey, sama dengan berapa? Kemudian yang kedua adalah saya ulang Okey, biasanya yang pertama ini adalah dia punya nilai awal. Okey, yang kedua merujuk kepada dia punya syarat. Okey, yang ketiga ini rujuk kepada gelung. Okey, so untuk pengetahuan awak lah kalau katakan dah lupa kan. Okey, kalau katakan soalan yang melibatkan kepada gelung for, okey, kalau kata gelung for, okey, yang pertama, ruang pertama ini merujuk kepada nilai awal. Okey, kalau kita tengok dekat sini, apakah nilai awal bagi I? Apa nilai awal? I sama dengan? Yang inilah nilai awal dia. I sama dengan kosong. So ini adalah nilai awal dia. Okey, dia punya syarat yang mana syarat dia? I kurang 5. Yes. Okey, yang ini adalah dia punya syarat dia. Okey, kemudian mana yang ulangan? Ulangan yang mana? Gelung. Gelung macam ni lah. Kat sini, ni gelung. Bila dia berpusing tu maksudnya dekat situ berlakunya gelung. So apa dia punya yang menunjukkan bahawa itu berlakunya gelung? Yang mana? I sama dengan I tambah 1. Yes, bagus. Yang ini. Okey, so ini merujuk kepada gelung dia. Okey, jadi senanglah. Okey, maksudnya bila awak dah kenal pasti yang mana nilai awal dia, yang mana syarat dia dan yang mana gelung dia, so boleh masukkan jawapan dekat sini. Okey, so tulislah. Okey, tuliskan jawapan dekat sini. Okey, yang pertama sekali, okey, dia kata yang pertama for I. Okey, I sama juga dengan kosong. Okey, itu yang nombor 1. Okey, yang kedua, okey, syarat dia adalah I kurang daripada 5 kan? Okey, kurang daripada 5. Okey, yang ketiga, apa yang menunjukkan berlakunya pengulangan? Dekat sinilah. I sama juga dengan I tambah 1. Itu menunjuk berlakunya pengulangan. Okey, so awak kena ingat. Okey, bila soalan berkenaan tentang gelung for. Okey, bahagian yang pertama sebelum semikolon ini adalah nilai awal. Kadang-kadang dia for I sama dengan kosong, kadang-kadang I sama dengan 1, ikut dia lah. Okey, kemudian ruangan yang kedua merujuk kepada syarat. Syarat kat sinilah. Okey, dan yang ketiga adalah dia punya gelung. Okey, ada berapa dia punya syarat untuk gelung tu? Dia tambah 1 ke, tambah 2 ke dan sebagainya. Okey, tapi itu asas macam mana kita nak tentukan. Okey, kita nak tentukan nilai I bagi gelung for. Okey, jelas dekat sini ya? Dekat sini 1 markah je nampak. Okey, awak lengkapkan ketiga-tiga jawapan ni dapat 1 markah. Okey. Okey, so kita pergi pada soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 adalah soalan bagi apa ni? Masih lagi jenis data lagi lah. Okey, masih lagi pada jenis data. Okey, soalan nombor 5 dia kata, okey, rajah 4 menunjukkan satu contoh kod segmen ataupun segmen kod atau cara bagi pengisytiharan pemboleh ubah. Okey, integer kuantiti barang. Okey, berdasarkan kepada rajah 3, rajah 4, rajah 3 ke rajah 4 ni? Patutnya rajah. Sekejap
Patutnya Raja 4 bukan Raja 3. Ni patutnya Raja 4 bukan Raja 3. Silap ni. Okey, berdasarkan kepada Raja 4, okey, berikan 2 sebab mengapa pemilihan jenis data kuantiti barang penting dalam penulisan atur cara tersebut. Kita tahu, okey, bila kita nak menulis pemboleh ubah, paling penting kita kena tahu dia punya jenis data. Kan? Okey, pertama sekali, okey, dekat sini bila melibatkan kepada segmen kod atau cara, okey, soalan dia dekat sini dia rujuk kepada cara pengisytiharan pemboleh ubah. Okey, bila dia kata pengisytiharan pemboleh ubah, awak kena ingat. Okey, apakah ciri-ciri cara-cara sebelum kita menulis pemboleh ubah? Okey, pertama sekali kita kena tahu dia punya jenis data dia. Betul tak? Okey, kemudian nama pemboleh ubah. Okey, nama pemboleh ubah. Okey, so kalau dekat sini, okey, maksudnya itu dua perkara yang kita nak kena tahu bila kita nak mengisytiharkan pemboleh ubah dalam satu segmen kod atur cara. Okey, tapi dekat sini bukan dia nak suruh awak mengisytiharkan, tapi dia kena dia minta awak untuk memberikan 2 sebab. Kenapa kita kena pilih jenis data kuantiti barang. Mengapa pemilihan jenis data kuantiti barang penting dalam penulisan atur cara tersebut. Okey. So kita lihatlah dia punya dia punya jenis data dekat sini apa dia? Integer kan? Okey, jenis data yang tulis kat sini adalah integer. Okey. Okey, kemudian dia punya nama pemboleh ubah adalah kuantiti barang. Okey, pertama sekali kenapa kita kena kita pilih jenis data kuantiti barang dalam penulisan atur cara tersebut. Okey, mengapa pemilihan jenis data kuantiti barang penting dalam penulisan atur cara tersebut? Okey, kalau saya pilih jenis data char, boleh tak char kuantiti barang? Boleh ke tidak char kuantiti barang? Kenapa saya kena pilih integer kuantiti barang, int? Untuk apa? Kenapa? Kenapa kita pilih int? Kenapa saya tak boleh gunakan char ke? Kenapa saya tak gunakan float kuantiti barang? Okay, ataupun saya tak gunakan boolean kuantiti barang? Okay, siapa boleh beritahu saya? Siapa lagi dekat sini? Dini Afika dah jawab ignore. Okay, ignore. Kenapa ignore? Kenapa kena guna integer? Kenapa tak boleh guna char ataupun string? Sebab dia dalam majoriti sebab dia dalam bentuk nombor bukan Okey. Kalau saya gunakan string ataupun char, apa akan jadi? Apa akan jadi? Kalau saya pilih integer, kalau kita tulis dekat dalam segmen kod atau cara awak run program kan. Okey, saya gunakan float kuantiti barang. Okey, apa yang akan berlaku kepada saya punya kod atau cara saya bila saya run? dia akan ada invalid. Invalid. Invalid ataupun kita panggil sebagai apa perkataan tu? Ra apa? Ralat cikgu. Yes, dia akan berlaku ralat. Okey, jadi kita pemilihan jenis data kuantiti barang penting sebab kita nak mengelakkan daripada berlakunya ralat. Kan? Okey, so dekat sini sebab dia kata 2 markah, so dia kena ada 2 lah. So tuliskan nombor 1. Okey, sorry. Okey, so katakan nombor 1 dekat sini. Okey, supaya atur cara. Okey, supaya atur cara dapat dibangunkan tanpa ralat apa?
kita ada berapa jenis ralat? Ada 3 jenis ralat kan? Tapi kalau kita nak mengelakkan daripada berlaku ralat apa ni? Pemilihan jenis data integer ni. Ralat sinteks ke, ralat logik ke ataupun ralat masa larian? Yang mana? Ralat yang mana satu ni? Ralat apa? Ralat sinteks. Okay. Sebab tu pentingnya pemilihan jenis data yang betul. Okay, sebab kita nak mengelakkan berlakunya ralat sinteks. Okay, yang kedua mungkin kita boleh tuliskan supaya maksudnya jenis data integer ni. Jenis data integer ini and then kita beri nama pemboleh ubah adalah kuantiti barang supaya kita boleh menentukan kita boleh menentukan jenis maklumat yang disimpan. Tak bolehlah integer nama. Kan? Sebab nama tu bukan dalam bentuk nombor. Bila kita merujuk kepada integer kuantiti barang, so kita tahulah sebab barang adalah sesuatu yang boleh dikira. Kan? Maksudnya dengan pemilihan data, jenis data integer ini, kita boleh menentukan jenis maklumat yang disimpan. Kita dapat menentukan jenis maklumat yang disimpan dalam ruang ingatan. Kalau kita pilih jenis data yang lain yang tak sesuai, tak boleh lah. Sebab tu dia menggunakan jenis data integer. Dia tak gunakan char ke, dia tak gunakan jenis data string ke ataupun boolean. Sebab dekat sini jenis data adalah integer. So awak kena terangkan. Awak kena terangkan kenapa. Mengapa pemilihan jenis data kuantiti barang penting dalam penulisan atau cara tersebut. Kenapa pentingnya kita gunakan ataupun kita pilih integer sebagai jenis data bagi kuantiti barang. Kita tak pilih char, kita tak pilih string, kita tak pilih float, double ataupun kita tak pilih boolean. So dia punya justifikasi inilah. Kita nak mengelakkan supaya atur cara dapat dibangunkan tanpa ralat sinteks. Sebab kalau kita menggunakan jenis data yang salah, memanglah akan berlaku ralat sinteks. Yang kedua, sebab dengan pemilihan jenis data integer ni, kita boleh menentukan jenis maklumat yang disimpan. Sebab maklumat apa yang disimpan? Kuantiti barang. Jelas Jelas tak? Jelas, cikgu. Sekarang kita pergi pada soalan nombor 5. Tak apa, kita dapat soalan sikit pun tak apa. Yang penting awak boleh faham. Ingat balik semula apa yang awak belajar. Kemudian soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dia kata apa? Raja 5 menunjukkan kod atau cara bagi mengira purata markah kuis. Ini soalan Java. Dalam Java berkenaan tentang fungsi dan juga prosedur. Tingkatan 4 bab yang keberapa? Yang kedua tak silap saya. So daripada soalan Rajah 5 ni, dia adalah untuk mengira purata markah kuis. Kalau awak lihat dekat sini, dia ada 3 Dia ada 3 public ni. Public class kira purata, public class static double markah, public class static void papar purata. Cuma dekat sini dia bertanya tentang perbezaan antara fungsi dengan prosedur. Ni kena ingat balik semula lah. Apa penggunaan fungsi? Apa dia punya kegunaan untuk prosedur? Kalau fungsi, kalau katakan atur cara yang melibatkan kepada fungsi. Fungsi biasanya dia akan memulangkan nilai. Fungsi dia akan pulangkan nilai. Prosedur dia tak pulangkan nilai. Pulangkan nilai macam mana? Apa kita nak kenal pasti sama ada satu kod segmen atau cara tu dia adalah fungsi ataupun prosedur. Apa kata kunci dia? Biasanya kalau pulangkan nilai dia mesti ada perkataan return. Pulang kan, return kan, dia akan pulang
pulangkan. Okey. So dekat sini dia tanya, tuliskan nombor baris kod atau cara yang menunjukkan penggunaan fungsi dan juga prosedur. Okey. Kita tengok yang mana yang ada return. Dekat mana? Dekat mana yang ada return? Dia akan pulangkan nilai. Yang mana? Baris mana? 8. Daripada mana? Okey, sebab dekat sini kan baris dari nombor hingga ke mana? Daripada mana? Kalau kita tengok. Dia mesti lengkap. Supaya dia boleh pulangkan nilai. Kalau awak katakan dia ada return saja purata, dia tak purata apa yang dia nak return. Dia mesti bermula daripada baris 6 hingga barislah 8. Sebab sini bermulanya public static double markah. Okey, maksudnya dia nak kumpulkan markah. Markah kuis 1, markah kuis 2, markah kuis 3, markah kuis 4. Okey, kemudian bila dah ada markah, barulah dia akan kira purata. Kan? Kira purata iaitu purata adalah kuis 1 tambah dengan kuis 2, tambah dengan kuis 3, tambah dengan kuis 4 bahagi dengan 4. Lepas tu bila dia dah dapat, barulah dia akan return purata. So dekat sinilah yang akan berlakunya dia pulangkan nilai. Bila ada perkataan return sahaja ni, perkataan return ni memang rujuk kepada fungsi. Okay, so fungsi adalah daripada baris 6 kejap. Okay, baris 6 sampai baris 8. Okay, manakala prosedur. Okay, prosedur adalah dia tak pulangkan nilai. Yang mana tak pulangkan nilai? Baris mana? Baris yang mana? Siapa ada lagi dalam ni? Iskandar? Yang mana tak pulangkan nilai? Dia hanya memaparkan saja. Okay, kalau katakan prosedur dia akan paparkan saja. Yang mana yang paparkan sahaja? Baris mana? Baris 1 hingga 4. 1 hingga 4. Dia papar dia ada arahan untuk papar tak? Ada arahan untuk dia ada arahan untuk paparkan tak? Tak ada kan? Okey, sebab untuk 1 dengan 4 ni dia just isytiharkan sahaja. Dia isytiharkan sahaja dia punya purata markah. Diisytiharkan sahaja. Okey, tapi kalau yang untuk dia paparkan dia mesti ada perkataan system out print line. Purata markah ialah apa dia? Okey, so yang ini yang sebenarnya adalah prosedur. Sebab dia cuma paparkan. Dia mesti ada perkataan yang ini. Okey, yang ini tadi adalah untuk fungsi. Okey, tak apa. Nanti lain kali kita akan buat banyak latihan yang ini. Yang mana-mana yang kod segmen atau cara nanti insyaAllah bila-bila saya akan banyak sentuh soalan yang tertempat lah. Okey, so sebenarnya untuk prosedur adalah daripada baris 10 hingga berapa? 11. Yes, 10 hingga 11. Jangan 10 hingga 12 pula jangan salah tulis pula. Di antara 10 hingga 11. Okey, sebab dia cuma nak paparkan sahaja. Okey, berbanding dengan fungsi tadi dia akan pulangkan nilai. Okey, tapi untuk prosedur dia tak pulangkan nilai. Memang dia tak ada pulangkan, dia just paparkan sahaja. Okey. Okey, so itu untuk soalan nombor 6A. Okey, soalan nombor 6B. Soalan nombor 6B dia kata tulis satu segmen kod atau cara yang dapat mengira jumlah bagi 4 markah kuis. Okey, kalau dekat sini dia cuma kira purata kan? Okey, bila kata dia nak kamu tuliskan satu segmen kod sub atau cara yang dapat mengira jumlah bagi 4 markah kuis. Okey, maksudnya awak kena namakan. Kat sini dia kata segmen kod sub atau cara ini adalah berada dalam fungsi. Berada dalam fungsi maksudnya dia berada selepas purata ni. Mesti bawah ni lah. Okey, selepas ini kan? Okey, kemudian dia kata dinamakan sebagai cari jumlah. Okey, kena namakan sebagai cari jumlah. So, awak kena buat dekat bawah dia ni lah. Okey, salin balik semula public. Public apa ni? Public static double. Okey, saya copy saja. Okey, tapi nama dia adalah apa dia? Nama pemboleh ubah adalah cari jumlah. Kalau dekat atas ni markah kan. So dekat sinilah awak kena ubahkan dia. Okey,
cari jumlah. Okey, apa yang kita nak cari jumlah? Jumlah apa yang kita nak cari? Kita nak cari jumlah markah. Okey, bila katakan jumlah markah, kita masih lagi menggunakan markah quiz. Okey, masih sama juga lagi lah. Okey, integer quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4 dan juga quiz 4 lah. Okey, so dekat sini ada pembuka. Okey, and then kita kena ada bawah dia, maksudnya kita kena Okey, so dekat sini kita kena buat apa sebab dia nak return dia nak return kan. Okey, double. Okey, double jumlah berapa markah kita nak kira tadi? Kita nak kira 4 kan? So dia punya pemboleh ubah untuk markah tu kita bagi yang barulah. Okey, double jumlah 4 markah sebagai contohlah. Okey, double jumlah 4 markah sama juga dengan double jumlah 4 markah sama juga dengan kita tambahkan dengan quiz 1 kita copy je lah ni. Quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4. Okey, kat sini. Maksudnya kita nak jumlah markah. Jumlah 4 markah adalah hasil tambah quiz 1 tambah dengan quiz 2 tambah quiz 3 tambah dengan quiz 4. Itu formula dia lah. Kemudian kita akan return jumlah 4 markah. Selesailah. Maka selesailah kita punya coding untuk mengira jumlah 4 markah. Dia lebih kurang macam yang baris nombor 6 dengan nombor 8 tadi. Sama lebih kurang macam baris nombor 6 dengan nombor 8. Cuma kita kena tukarkanlah. Sebab dia kata kita nak cari fungsi untuk cari jumlah. So sebab tu kita kena buat dia punya nama pemboleh ubah yang baru. Cari jumlah. Jumlah apa yang kita nak cari? Jumlah quiz 1 tambah quiz 2, quiz 3 dengan quiz 4. Kemudian bila kita nak jumlahkan keempat-empat quiz tu, jadi kita kena ada nama satu pemboleh ubah. Iaitu pemboleh ubah 4 markah, jumlah 4 markah. Bila kita dah jumlahkan and then kita akan pulangkan. Kita akan returnkan jumlah 4 markah. So inilah dia punya segmen kod atau cara macam mana cara kita nak menulis ni. Kita nak menulis dia punya segmen kod atur cara. So jelas tak dekat sini? Jelas tak kelas? Jelas. Tak apa. Ini nanti bila-bila nanti saya akan cuba cari soalan-soalan macam ini. Kita lebihkan soalan-soalan macam ni sebab dalam masa yang sama kita boleh buat ulang kaji untuk topik tingkatan 4. Dan saya faham mungkin ada antara pelajar yang agak lemah pada bahagian ini kan. Agak lemah pada bahagian ini. So insyaAllah kalau naik sekolah je nanti, di samping kita cuba selesaikan kita punya kerja khusus, dalam masa yang sama saya cuba perbanyakkan lagi soalan-soalan berbentuk macam ni. Sebab soalan pelbagai dia boleh twist awak dengan macam-macam jenis. Macam-macam jenis soalan. That's why awak kena fahamkan bagi setiap satu. So ada pertanyaan untuk yang ini? Ada pertanyaan tak? Ada tak? Tak ada. Ainul Madia, okey tak? Okey, cikgu. Okey, Dini? Okey. Okey, Iknur? Okey, cikgu. Arsyad? Okey, cikgu. Okey, Iskandar okey? Okey, cikgu. Okey, Ang Jayu, Yojala okey? Okey, cikgu. Okey, tak apa. Okey, kita ada masa lagi. Untuk hari esok kita akan tengoklah sama ada kita akan sambung balik semula dengan soalan ni. Kita pun sampai soalan nombor 6 Ada banyak lagi ni soalan 6. Okey, dengan topik yang samalah untuk ulang kaji.
Okay, so pada yang hadir saya ucapkan terima kasih. Kita akan sambung kelas kita pada hari esok. Terima kasih Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.